kita ada perasaan. Saya rasa macam saya nak tinggalkan Batam Pauh dulu. Di Port Dickson ni kerja tak, dia senang. Orang terima di masjid ke, di surau ke, di kuil ke, di kedai ke, di market. Kalau ada orang tanya, kadang nampak dia keluh kesah, tapi tak ada yang tunjuk kata dia tak suka. Nampak dia senang. Jadi saya, pertamanya bila saya pilih Port Dickson, ambil daripada Laksmana Daniel, terima kasih juga kat dia, maka saya tak tahu. Mana saya tahu Port Dickson pantai dengan hotel je. Mana saya tahu Chu yang kerja semua saya tak tahu. Ravi punya tosep saya tak pernah rasa sebelum tu. Tetapi bila saya sampai masa kempen, saya tengok orang. Masa tu ada tegak-agak lah, ni Anwar ni internasional, nasional. Bila nak tengok kami ni, walaupun dia sokong, tapi dia ada juga kebimbangan. Ya? Tapi di mana sambutan baik, walaupun mereka tak yakin apakah Anwar ni yang, ialah pasal saya di peringkat antarabangsa dan dalam negara banyak kerja-kerja lain, mungkin dia tak akan jaga. Kemudian lama kelamaan, bulan ke bulan, saya tengok, pasal saya ada, memang tak, saya tak datang tiap minggu, tapi pejabat saya berjalan, ya, tiap hari. Tetapi bila saya turun daripada pagi sampai malam, masjid ke masjid, ke surau semua, barulah mereka tahu. Bila maka laku COVID, saya tersentuh sungguh. Sudah Amin sebut tadi memang betul. Kita ni kadang-kadang orang besar ni atas, dia tak terasa. Sebab itu saya dalam 1-2 bulan COVID itu, saya tak ambil gaji sebagai ahli parlimen. Saya dah cakap tu terang. Bukan saya tak ambil nak cerita saya tu hebat, tak. Tapi saya tak sampai hati. Macam mana aku nak ambil allowance ahli parlimen, orang ni undi aku susah payah, bagi majoriti cukup besar. Kemudian nak makan pun susah. Kerja tak ada. Bukan dia tak mau kerja. Memang tak boleh kerja. Ini kerajaan ni pun teruk. PKP paling panjang di dunia. Apa ni teruk sangat ni? Ya. Siapa Perdana Menteri masa tu? Muhyiddin dengan kemudian sambung Ismail. Menteri Kesihatan Khairi, orang sebelah. Kemudian nak lari ke mana tak tahu. Macam dia lain. Saya pilih. Dia kena tenang. Beza lah. Beza dengan sama. Jadi, kita bantah di parlimen. Dia gantung parlimen. Jangan lupa ni semua. Ni dalam pilihan raya kita tengok. Kita jadi pemimpin kena berdepan. Ni takut nak berdepan. Dengan jangan dengan rakyat. Dengan ahli-ahli parlimen. Maka gantung. Suruh buat darurat. Tapi saya bila datang, saya tengok orang queue nak minta makan ni. Bukan daerah ada yang Ketua Majlis Yusmadi sebut OCPD, PPD. Saya tengok pegawai ya, bagi kerjasama yang sangat luar biasa. Ya. Jadi kita jangan lupa je lah ya. Orang kata Anwar berjaya sebab apa? Sebab Menteri Besar dan Kerajaan Negeri, adun-adun, semua kerja baik. Kemudian pegawai bagi kerjasama. Dan saya bila datang tu hari Sabtu, hari Ahad, hari Jumaat, pegawai kerja tak soal langsung. Sabtu ke, tengah malam ke, ada majlis saya pergi itu, orang nak tunjuk silat. Saya kata, penuh program daripada pagi sampai malam. Dia tak apa, dia buat 11:30 malam. Habis pukul 1 pagi. Pegawai semuanya teratur. Tak ada nak tunjuk ada. Tak ada nak kata, apa punya wakil rakyat pukul 12, pukul 1 pagi nak suruh kami kerja. Tak ada. Saya pun tak paksa. Jadi macam manalah saya tak rasa tu hutang budi dengan orang Port Dickson ni. Ya. Orang kata ni macam tempat jatuh lagi dia kenang. Ini kan pula tempat pandai. Jadi inilah apa ni, saya nak malam ni sebenarnya saya beritahu, baru bagi notis 2 hari je kepada Menteri Besar. Saya kata saya datang, kerana esok malam di Pulau Pinang, hari Ahad di Sabah, hari Isnin di Sarawak. Dah mula rancak kempen ni. Jadi saya kata biarlah saya datang, nak sampaikan sendiri ucapan penghargaan, terima kasih, terhutang budi dengan rakan-rakan di Port Dickson.
Oh, dah kalau gitu, kalau dah sayang, tinggal buat apa? Ini kita kalau sayang, tinggalkan. Baik. Tinggal kerana memang kawasan ni kawasan kuat. Tugas kita nak tawan negara. Saya tak pilih kawasan kuat. Ya. Orang tanya, Nurul Izzah kata baliklah Matampau. Saya anggap Matampau tu okey. Ataupun ada lagi kosong. Tempat-tempat kianat ni. Gombak, Ampang. Semua tu kawasan-kawasan kubu-kubu kita. Saya akan ikut geram je. Aku nak bagi tempat kianat terajang betul-betul. Orang susah payah. Yang sokong kita siapa? Yang sokong, ingat sokong-sokong yang macam ni. Itu yang sokong kita yang undi susah payah. Bukan datuk. Bukan orang ada pangkat, bukan orang kaya. Orang susah, sokong kita susah payah. Kamu boleh naik, kamu kira nak terdarah kamu. Nak jadi kaya, nak jadi jawatan, jadi menteri. Penyangak sungguh. Ya. Dari sebab tu kalau ikut geram, saya nak pergi tempat-tempat ni. Tapi kebetulan, tempat-tempat ni dah kubu kuat. Kita tak tambah. Jadi fikir-fikir, Perak. Perak bukan kita kuat mana? Tambun pula. Peja. Dia kata, anu nak datang Peja. Dia tak tahu beza ayak dengan ayo. Ini je level politik menteri yang ini. Itu je dia. Sebab dia ingat saya tak tahu ayo. Nak beritahu dia. Saya belajar di Malay Kuala Kangsar 7 tahun. Tu negeri Perak lah. Kau memang tak tahu ke? Bukan 7 tahun. Lepas tu, lepas masuk universiti, keluar universiti, masuk pula ke Munting. 2 tahun. Jadi 7 tahun lah naik komen ni tak baca ke? Teman orang Perak, 9 tahun di negeri Perak. Duk bukung sana. Baik. Tapi tak apalah. Saya pun nak masuk sana bukan nak berhujah dengan dia. Saya cuma nak bezakan Anwar yang diamanahkan jaga negara dan ada kerja-kerja antara bangsa masih ada. Ya. Saya umpamanya masih lagi pengurusi Institut Pemikiran Islam Sedunia. Masih. Ya. Ya. Ada tanggungjawab dunia ni. Ya. Tetapi bila saya jadi wakil rakyat, macam Saudara Amin sebut tadi, tentu saya ada tanggungjawab khusus. Takkan nak pergi ke ialah Lukut ni, kami kata bahawa dalam program internasional hubungan di antara Amerika dan China, ni Lukut apa benda? Ni parit kami yang tak selesai. Atau macam MB kita tadi, Lexus Hibiscus nak buat extension bangunan. Tapi saya tengok ada kesan pada kampung nelayan. Kalau orang lain dia bagi saya 1 juta, selesai lah. Kan? Itu cara biasa. Tapi saya tidak. Dan nasib baik Menteri Besar juga punyai pemikiran dan semangat yang sama. Jadi kita panggil, okey, you nak apa? Okey, kita boleh tolong. Tapi you kena tolong orang nelayan ni. Kerana bila kita buat begini, nasib dia. Jadi kena buat jeti. Rumah dia. Repair. Sekolah anak-anak dia. Itu yang dia bagi sepanjang dia nak buat itu, mesti bagi ganti rugi. Jadi saya tak tahu dia sampai 5 juta ke berapa. Jadi banyak. Belum pernah dalam sejarah kita buat begitu. Sebab kita ada ketegasan. Kita guna pengaruh kita untuk bagi tahu kepada dia, aku bukan nak menterkedarah duit haram. Aku nak guna kuasa aku, jaga orang susah. Kerana nelayan ini, dia tak ada suara. Ini yang saya bergaduh. Dengan kerajaan ini saya bergaduh begitu. Dengan BN, PN, UMNO Bersatu saya bergaduh sebab ini. Tetapi kekuatan dari mana? Kekuatan dari rakyat. Bagaimana saya boleh bercakap di parlimen? Sebab sokongan orang production. Bagaimana saya dilantik bagi ketua pembangkang? Pangkalnya di sini. Jadi saya tak lupa. Tapi pindah mengapa? Kerana kita nak tawan. Kita nak tawan kawasan lain. Dulu
Peja sekarang, Peja pula, Tambun sekarang ni bukan PH, bukan tak dimenangi oleh kita, tetapi dikuasai oleh Bersatu. Jadi kalau kita tawan yang itu, mudah-mudahan seperti mana Saudara Amin sebut, dapat tawan beberapa kawasan lain, mana dia ada nilai tambah. Bila tambah, cukup kerusi, bawa kepada Yang di-Pertuan Agong, Tuan Keagung, kerusi cukup, tolonglah selesaikan. Itu cara dia. Tapi kalau umpamanya masing-masing saya nak pertahan saja, tak boleh berkembang ke tempat lain. Itu saja tujuan dia. Dan tidak mudah. Saya tidak mau takabur, kata, oh boleh, tak. Saya dah pergi sekejap tengok, semalam di Ipoh saya tengok, kawasan itu kawasan besar, pengundi dia pun ramai, 160,000 orang. Tapi majoriti Melayu, 65%. Kemudian ada Cina, India, ada juga orang asli. Jadi ini saya nak terangkan, jangan orang kata, yalah ini dalam politik ni masa sekarang dia orang fitnah macam-macam lah ya. Oh dia kata orang politik saya tak suka. Orang politik saya tak mau sokong jadi takut nak bertanding politik saya, itu biasalah ya, politik. Ya. Jadi saya nak jelaskan hal itu dulu. Mengapa saya pilih untuk pergi ke Tambun. Ya. Yang pentingnya kita pilih wakil kita yang mesti berani bersuara. Ini Dr. Sani ada. Soalan kalau pekerja, Menteri Sumber Manusia tak berani berdepan sebab dia ingat semua dan dia perjuangkan nasib pekerja. Dia akan berduduk situ perjuangkan nasib tokeh. Mengapa saya kritik Menteri Kewangan? Dia dulu pengurus besar bank. Kalau dia bercakap, semua bank betul. Ya. Dia bercakap tu bagi pihak bank. Saya kata bercakap bagi pihak rakyat. Bukan tidak adil kepada bank. Tetapi dengarlah. Bank untung 1 tahun 800 juta. 600 juta ringgit. Gaji pekerja bank pun kamu tak naikkan. Gaji dia masa dia jadi bank, jaga bank 8 juta ringgit setahun. 8 juta ringgit. Jadi kamu nak jaga ni, dah sekarang ni kamu bukan pengurus bank. Kamu Menteri Kewangan. Lalu datang kampung boleh bagilah sikit, 100 ringgit sini, 1000 ringgit, projek 2 ringgit, orang ingat lupa. Inilah sebabnya saya kata, kalau rakyat boleh diperbodohkan, menang puak itu. Tapi kalau rakyat disedarkan, tahu tanggungjawab dia. Apa masalah kita sekarang? Harga barang. Gaji tak naik, harga barang naik. Bila tanya kerajaan, ini internasional. Ya, kamu jadi menteri buat apa? Menteri paling banyak di dunia. Paling banyak menteri di dunia di Malaysia. Tak cukup, ambil lagi penasihat Perdana Menteri. Tak cukup, ambil lagi duta khas. Gaji 50-60 ribu ringgit. Masalah tak selesai. Harga bawang tak turun. Harga minyak tak turun. Dan yang tambah gaji menteri. Itu yang sebab yang saya bangkang. Sebab itu dia orang kata, alah main-main. Jadi Perdana Menteri nak konon-konon. Sebab saya umum semalam. Orang nak sokong kita. Dan kita nak tunjuk kita sayang kepada rakyat. Rakyat sayang kerana dia percaya kepada kita. Dan sebab itu saya kata saya beza dengan dia. Oh, hidup Melayu. Tanah Melayu, Rizab Melayu habis semua. Oleh siapa? Oleh parti yang kata hidup Melayu. Ada yang kata hidup Islam. Masa Barisan Nasional UMNO jaga dulu, cabutan judi itu 22 kali setahun. Ustaz saya tak sempat buat. Sempat? Tak sempat. Okey. Kalau ada tak ada. 22 kali cabutan judi setahun. Kemudian lama tu 2018 menang Pakatan Harapan. Bila menang Pakatan Harapan, yang Menteri Kewangan tu Cina. Yang tadi kita Cina komunis ni. Adakah kita politik? Tambah pula dengan serban dengan ustaz tu usahlah. Politik macam tu. Kata saya tuduh cu komunis. Okey, saya tuduh. Dan betul salah. Apakah betul atau fitnah?
Fitnah. Dosa tidak? Dosa. Ya. Jadi ini yang berlaku. Tapi yang dia tak jawab, tengok. Masa UMNO BN, 22 kali cabutan. Judi oleh Menteri Kewangan bagi pihak Kabinet Malaysia. Masa Pakatan Harapan jaga sekejap itu, Menteri Kewangan dia, Lim Guan Eng, Komunis besar, ikut mereka lah. Tapi dia turunkan judi. Daripada 22, jadi 8. 8 kali saja. Ya. Baik. Kemudian, Parti Islam masuk dalam kerajaan. Parti Islam, Parti Melayu, bersatu Parti Melayu, Hidup Melayu, Ketuanan Melayu, semua sekali. Tuan Melayu dengan Parti Islam combine, naik balik 2 kali judi setahun. Sudah, ini bukan fitnah, boleh cek. Saya tanya Tengku Zafrul, tak jawab sampai sudah. Dia buat tak dengar. Ya, kena kat kamu lah. Ya, pasal apa naik? Ini, fulus. Ya, ambil. Saman saya kalau berani. Tak boleh macam itu. Tapi bila cakap di kampung, Anwar liberal, sekular, LGBT. Mana ni? Aku ada bini, anak semuanya. Tuduh macam tu pasal apa? Oh, kita pro. Ini ajalah modal. Jawab ni, jawab ni. Jawab ini. Mengapa Parti Islam dan Melayu ini boleh bagi 22 kali judi setahun? Banding dengan masa Pakatan Harapan 8 kali. Apa Pakatan Harapan betul semua? Tak. Tak silap? Ada silap. Tapi yang ini jelas, judi ini kita punya masalah nombor 1. Itu satu contoh. Baru-baru ini, Menteri Agama kata, jangan fitnah. Saya setuju. Ustaz Doreh kata, jangan fitnah. Politik macam ni, bagi fakta. Tak setuju, bagi tahu. Ini dia, ini dia, ini dia. Saya bagi contoh, 22. Tanya kawan-kawan PAH di Podikson, tanya dia. Pasal apa masa kamu perintah, judi naik begitu tinggi? Dia jawab, oh, kami dah nasihat. Tak jalan. Kemudian dia jawab begini. Pasal apa tak buat hudud lagi? Dulu saya berimpun ni. Saya tengok Podikson mau pergi juga tu. Saya tahu ada gambar. Pergi saya Podikson. Mesti laksanakan RU 355 segera. Kemudian ada yang ketua PAS di Kedah, dia kata, jangan ikut Majlis Azizah. Dia tak sokong RUU. Besok dia mati, kita simpan dia di jerat Cina. Jangan simpan di kubur Melayu, Islam. Oh, punya. Dia hantam saya tak marah sangat. Hantam bini aku tak boleh tahan. Okey. Jadi, itu saya katakan fitnah. Baik. Kemudian, saya dah tanya Menteri Doreh, dia tak jawab lagi. Betul tak boleh fitnah? Okey. Orang UMNO pun tak boleh fitnah, orang keadilan pun tak boleh fitnah. Rabi, jangan cakap-cakap lebih-lebih. Kamu kadang-kadang lebih. Fitnah tak boleh. Tak boleh fitnah. Okey? Yes. Semua tak boleh. DAP pun tak boleh fitnah. Oh, dia tak, saya Cina boleh fitnah. Tak tak. Semua tak boleh. Okey. Baik. Saya nak tanya. Kalau betul tak boleh fitnah, pasal apa Ustaz Hadi kata saya Yahudi, Freemason, saya ahli Freemason sedunia, saya Freemason ni badan Yahudi. Baik. Mana bukti dia? Ustaz Hadi dah tulis surat. Bukan yang ni. Ni. Ni surat Ustaz Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sulah Islamiyah dia ada punya, dia sign di muka surat kedua. Dia tulis kepada semua badan Islam di dunia. Dia tulis ni kepada semua badan Islam dunia, kata Anwar tak boleh dipercayai. Parti Keadilan sekular menolak Islam dan dia adalah pro Yahudi, Israel, dan dia menjadi ahli Freemason. Jadi saya kata, menjadilah kawan aku ni. Aku kenal dia lama. Dulu dia seorang aku jadi calon Perdana Menteri. Boleh pula dah. Tok Guru Nik Aziz beritahu saya, dia tak pernah putus
doa untuk Anwar jadi Perdana Menteri. Kalau Ustaz Fadil no, lagilah. Ya. Jadi saya cek, apa pasal dia jadi macam ni? Ustaz Adi, rupanya saya cek-cek, ada seorang ni, besar ni, nama dia Anwar Ibrahim. Nampak? Besar lagi boleh tak? Koman lah, Arif. Mana ada orang nampak belakang tu? Lebih besar dia. Ni. Bukan ni. Ni yang gemuk gedempol ni. Perut dia macam perut Ravi. Itu tak baik. Kita bergurau boleh. Minta maaf boleh. Minta maaf. Bukan fitnah. Kalau dia tuduh fitnah, saya nak fokus gambar. Baik. Jadi ini dia yang Anwar Ibrahim ni. Ya, dia brother Anwar Ibrahim. Ni muka dia, gambar dia. Di Canada. Dia mengaku dia ahli Freemason. Baik. Jadi saya ni sebagai kawan Ustaz Adi, dia pula alim pakai serban jubah. Saya kata jangan marah dia. Mungkin dia tersilap. Jadi saya buat kenyataan, tunjuk ini Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim ni dah. Okey. Bila setahun yang lalu ada Ustaz Adi minta maaf? Tak. Saya minta dia minta maaf? Tak. Bagilah pembetulan. Dulu saya cakap ini sebenarnya saya dah dapat rupanya Anwar Ibrahim lain. Tak buat. Kalau kamu ada akhlak Islam, kamu buat tuduhan palsu yang berat, apakah kamu betulkan balik? Kena betulkan. Ini dia sebagai contoh.